Yang kedua, kenapa dia taburkan harta kekayaan? Kau akan tengok orang berebut-rebut nak angkat harta tu tanpa kau boleh menghalangnya. Dan begitu juga yang ketiga, biarkan tangan terkulai ni supaya orang nampak macam mana lahir dulu tangan kosong, mati nanti pun tangan kosong, tak ada bawa apa-apa. Yang kita bawa hanyalah amal kita, apa yang kita buat, kan? Apa yang kita buat atas dunia ni, itu semua Allah Ta'ala akan tanya. Begitu juga peribahasa seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, membawa maksud seia sekata, sehina semalu, kan? Sekebat bagai sirih, seliang bagai tebu, serumpun bagai serai, serangkap bak lembing, serumpun bak serai, selubang, seliang bagai tebu. Macam-macam lah Yang seerti perkataan-perkataan peribahasa lain, seciak bak ayam, sedoncing bak besi, kan? Macam-macam peribahasa. Jadi apa-apa pun, Islam ini, orang Islam ni bersaudara. Yang mana Nabi pun ajar kita, selagi mana dia Islam dan dia amal Islam, wajib baik. Lain benda tu Nabi tak ajar. Nabi tak ajar pasal kau jangan baik dengan dia sebab dia lain parti dengan kau. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia sebab dia ni geng ketua kampung lama, pun Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Bahagia tuan pengerusi Barisan Jawatankuasa Kepimpinan Persatuan Penduduk Taman Lestari Permai. Saya tak ada salutasi, tak dibagi, tak cantik nak nyebut kan. Tak apalah, saya sebut Barisan Kepimpinan Persatuan Penduduk ajalah kan. Dan begitu juga di Jawatankuasa surau dan masjid yang ada. Seterusnya juga daripada kawasan-kawasan apa yang hadir daripada luar, kawasan kejiranan ini. Terima kasih banyak hadir. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada macam-macam tiket hari ini kan. Yang grandstand belakang sana kan. Yang tiket-tiket terasak, wah pokok lah kan. Macam mana pun, terima kasih banyak kerana sudi hadir. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita bercerita tentang kejiranan. Sembang santai aja. Dan jangan stres-stres sangat. Tadi saya risau bila pengerusi majlis ni, bila dia sebut alhamdulillah cuaca cantik, nanti dulu baru lagi ni kan, berdoa lah mudah-mudahan cuaca ni cantik sampai ke sudah macam tu. Yang paling risau sekali tuan pengerusi lah kan. Risau. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni suasana luar biasa. Luar biasa, yang mana kita tengok semua orang tiba-tiba bau perasan yang penduduk di sini ramai rupanya. Bau perasan penduduk ni ramai. Sebab kadang-kadang kalau nak tunggu ramai macam ni, tunggu sembahyang raya mungkin kan, sembahyang Jumaat mungkin. Penduduk pertama ni ramai rupanya kan. Kalau ikutkan rumah ada berapa unit rumah ni? 500 kali 5 dah berapa kan? Kurang-kurang 2,500 ke 3,000 orang tak lagi sepatutnya. Jadi apapun
iltizam kita, semangat kita datang untuk program pada malam ini menampakkan yang kita ini masih lagi, pertama, cintakan ilmu, dan begitu juga yang keduanya, kita ni masih lagi cintakan suasana bermasyarakat. Bercampur tu yang mustahak. Di samping itu juga, dekat luar sana kita nampak ramai orang yang penuh pengharapan, kan? Buka stol-stol, buka gerai. Jadi pada semua kan dah habis dengan ceramah, janganlah toi balik je. Paling tidak singgah tengok-tengok pun tak apalah, bagi semangat sikit. Kalau dapat beli lagi elok lah, kan? Kan? Buat-buat lah duit tertinggal, kan? Duit tertinggal, kejap bisa ambil duit, kan? Lepas tu tak sampai-sampai, barang ambil lah, kan? Tapi kalau boleh janganlah. Sebab apa? Support orang-orang ni berniaga malam ni. Sebab semuanya ada pengharapannya masing-masing. Dan malam ini, kan, saya nak ingatkan bahawa kita ni manusia ni hidup atas dunia ni sementara. Kan, apatah lagi yang ada dalam dunia, lebih lagi lah sementaranya. Dan sekarang ni, kalau kita fikirkan balik tentang kematian, Nabi ada sebut, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Maksud bersedia dengan kematian ni maknanya kita dah buat ada preparation tu, dan kita tanya, apa agaknya yang akan dipersoalkan, apa agaknya yang akan ditanya. Aku boleh jawab ke tak soalan-soalan tu? Soalan-soalan ni macam-macam lah, ikutlah masing-masing. Dan antaranya 3 perkara yang pasti Tuhan akan tanya kat kita. Pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Pertama, nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun? Macam mana kau manfaatkan hidup kau ni? Yang kedua, nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Enjoy banyak ke? Beramal banyak ke? Buat apa masa muda dulu? Ketiga, nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita amal ke tidak? Yang kedua, kita sebar panjangkan ke tidak? Dan begitu juga yang keempat, nikmat harta. Dari mana kita dapat harta kita? Kemana kita belanjakan? Tuhan akan tanya. Jadi jangan lepas ni kita sound lagi orang. Kalau orang tak nasihatkan kita, suka hati aku lah duit aku, kau sibuk apa hal? Sebenarnya semuanya akan ditanya. Dari mana kita dapat duit? Dari mana dapat harta? Ke mana kita belanjakan duit dan harta? Itu pertama, Tuhan tanya tentang nikmat. Kedua, Tuhan tanya tentang silaturahim. Mustahak kita bersilaturahim. Jangan ingat aku tak kacau orang, orang jangan kacau aku. Tak, salah. Kita tak kacau orang, Allah akan kacau kita nanti. Jangan memang. Itu sebabnya Allah Ta'ala beritahu dalam satu hadis qudsi, sesungguhnya aku tidak memberikan 2 keamanan dan 2 ketakutan, tapi sebaliknya aku memberikan 1 ketakutan dan 1 keamanan. Maksudnya apa? Barang siapa yang takut dariku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Dan barang siapa yang aman dariku di dunia, akan ku takutkan dia di akhirat. Maknanya apa? Atas dunia ni jaga baik-baik. Silaturahim tolong jaga. Beratnya silaturahim ni, yang mana Allah letakkan sifat Allah, iaitu sifat rahim dalam perhubungan. Kalau ada di kalangan kita yang bergaduh tak baik satu dengan yang lain, ya aku menyampah dengan dia tu. Yang seorang ni pula, ya aku lagi benci dengan dia. Tapi bila orang tanya, kau pasal tak baik? Aku okey dengan dia, dia yang tak nak baik dengan aku. Bila tanya seorang lagi, aku dah salam dengan cenia ulu tangan, dia tak nak salam aku. Atas dunia semua boleh berdalih, akhirat nanti rahim tu sendiri akan bersuara. Sebenarnya ya Allah, dalam hati dua-dua orang ni, yang seorang ni yang tak nak baik, Allah Ta'ala akan sebut. Allah Ta'ala akan berikan hukumannya kepada kita, kan? Dan dalam bab silaturahim ni, tuan-tuan sekalian, jangan main-main. Sebab apa juga yang kita buat, kalau kita memutuskan silaturahim, sudah tak ada maknanya atas dunia. Itu kemudian kita akan ceritakan pada minit-minit yang akhir mungkin. Dan begitu juga yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Ya, tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya. La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Nabi beritahu, tidak beriman orang tak menjaga amanahnya, dan tak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ada beberapa peribahasa yang menyentuh tentang perpaduan dalam kejiranan.
Yang pertama, serumpun bak serai, sejunjung bak sirih. Kan? Yang mana membawa maksud jangan ada sambungannya. Serumpun bak serai, sejunjung bak sirih, jangan dipagar nyiur yang condong, kelak buahnya jatuh ke halaman orang. Kata peribahasa dan juga bidalan ini membawa maksud yang tersirat tentang nilai persahabatan, kasih sayang, persaudaraan serta kejiranan dan menjauhkan sifat sombong, meninggi diri. Nampak? Maknanya sifat sombong, meninggi diri minta jauhkan dalam masyarakat. Tak ada eloknya. Sombong ni perangai siapa? Sombong tahu pun. Budak tu nyawa setan kata kan. Setan. Baik betul dia. Sebut setan. Kenal betul dia dengan setan. Jadi makna kata dalam hal ini syaitan punya sifat sombong sebab dia tak nak sujud dengan iblis, tak nak sujud tuduh bukan sujud Allah, tak nak sujud dengan Nabi Adam. Tak sangka ada assistant malam ni kan. Jadi dia tak nak sujud dengan Nabi Adam sampailah ketika zaman Nabi Musa. Dia sebut pada Nabi Musa, wahai Musa, kau tolonglah beritahu ke Allah, aku ni nak jadi baik, takkan dia tak boleh ampunkan aku. Nabi Musa pun tanya kepada Allah. Kemudian Nabi Musa kata, baik, kalau kau betul-betul nakkan keampunan Allah, mari ikut aku. Ke mana? Dia bawa syaitan dengan iblis. Pergi mana? Pergi ke kubur Nabi Adam AS. Sekarang kau bersujud dekat kubur ni. Memang taklah dia. Maknanya dia tetap berdegil dan sombong. Jadi jangan kita buat. Kita dah tahu tu sifat syaitan, tapi itu juga kita buat. Berlagak kadang-kadang bukan dengan benda apa pun. Sombong ni ada tiga kategori. Pertama, ujub. Ujub ni dalam hati. Besar juga rumah aku ni, macam tu. Lawa juga rumah aku. Dalam hati dia tak cakap kan. Tapi bila yang keduanya, riak, dia tunjuk-tunjuk. Dia buat itulah rumah ni itulah tengah renovate sikit-sikit aja kan. Bersiap beritahu orang. Riak. Takbur, mula banding-banding kan. Kau tengok dalam taman perumahan ni, rumah siapa paling lawa? Pula dah. Macam itulah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita boleh sombong dengan benda yang tak ada apa-apa pun. Boleh sombong dengan selipar. Selipar aku ni mahal tau, pergi dekat luar negara. Selipar punya hal boleh sombong. Yang hal letak kat kaki je kan. Kau tengok ni, suar dalam aku sampai 5,000. 5,000 suar dalam hal teruk sangat tu kan. Agaknya siap ada kipas dalam tu, kita tahulah. Agaknya lah kan. Jadi kadang-kadang kesombongan kita untuk benda-benda yang tak apa-apa pun. Contoh kan, kalau kita cakap kan, lawa betul jam. Contoh, saya selalu tanya soalan ni. Kalau kita tanya kan, jam kat tangan kita yang mahal tu kan, kita tanya, jam tu jam siapa? Kita tanya. Jawapan kita apa? Jam kita pakai. Kita tanya, jam siapa? Apa jawapan kita? Apa jawapan kita? Jam saya. Kita akan jawab, jam saya lah, kata. Dengan siap marah, jam saya kan. Soalan yang kedua, tangan tu siapa punya? Bila kita kata tangan siapa punya, tubuh badan kita Allah punya, seluruh tubuh badan kita Allah punya, macam mana tergamak mengaku yang jam tu kita punya? Macam tu lah. Kalau betul kita punya, kenapa bila mati jam tu semua kita buka? Kalau betul kita punya, kenapa kereta, rumah semua tak boleh bawa masuk dalam kubur? Kenapa? Itu yang Iskandar Zulkarnain dia pesan. Kalau aku mati nanti, dia pesan kat tentera-tentera dia, jangan lupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, yang usung jenazah aku, pastikan tabib-tabib yang hebat-hebat. Tabib tu zaman kita sekarang ni doktor lah. Tabib yang hebat-hebat usung jenazah aku. Yang kedua, pastikan waktu usung jenazah aku pergi ke kubur, kau taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan. Yang ketiga, jangan lupa bila kau usung jenazah aku, pastikan tangan aku terkulai biar semua orang nampak. Tentera ni tanya, kenapa kau buat macam tu? Kenapa kau nak buat macam tu? Pertama, kenapa aku nak suruh tabib yang hebat-hebat usung jenazah aku? Nak bagi tahu kat semua, hebat mana pun doktor tu, hebat mana pun tabib tu, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Doktor pakar
Dia boleh menyelamat. Oh, alhamdulillah, saya telah sebagai doktor pakar telah menyelamatkan dia. Dia hampir maut dah tadi. Oh, dia terlupa. Dia terlupa tu bukan sebab dia, sebab Allah izin. Kadang jadi sombong. Ada satu kes tu, satu doktor tu, anak dia ada 6 jari, tumbuh satu ni macam pelakon Hindi tu. Siapa nama pelakon Hindi tu yang ada 6 jari tu? Lebih kurang lah nama macam tu. Lepas tu bila dah dia buat operation, dia buang satu jari, jadi 5. Saya doktor pakar dia, hebat, dia dah ambil dia. Tengok anak saya, tangan dah jadi normal, kiri kanan 5. Tiba-tiba lahir anak yang kedua, jari 9 ni, yang sebelah tu tak cukup 1. Tertampar dia dengan ayat yang dia cakap dulu. Kau boleh kurangkan jari tu bila jadi sama, boleh jadi 10. Sekarang bila Allah kurangkan jadi 9, cubalah kau buat jadi 10 balik. Tak boleh. Itulah keterbatasan manusia. Sekejap Okey, kita sambung jadi dalam hal ni maknanya tak payah sombong-sombong, tak usah sombong-sombong, belagak-lagak, tak payah. Kan, sebab itu perbuatan-perbuatan yang tak baik. Kalau kita tengok tadi dah disebut dah oleh Iskandar Zulkarnain tu, tabib Mahanana tak apa menghalang kematian pada berlaku. Yang kedua, kenapa dia taburkan harta kekayaan? Kau akan tengok orang berebut-rebut nak angkat harta tu tanpa kau boleh menghalangnya. Dan begitu juga yang ketiga, biarkan tangan terkulai ni supaya orang nampak macam mana lahir dulu tangan kosong, mati nanti pun tangan kosong, tak ada bawa apa-apa. Yang kita bawa hanyalah amal kita, apa yang kita buat, kan, apa yang kita buat atas dunia ni, itu semua Allah Ta'ala akan tanya. Begitu juga peribahasa siikat bagai sirih, serumpun bagai serai, membawa maksud seia sekata, sehina semalu, kan, sekebat bagai sirih, seliang bagai tebu, serumpun bagai serai, serangkap bak lembing, serumpun bak serai, selubang, seliang bagai tebu. Macam-macam lah Yang seerti perkataan-perkataan peribahasa lain, seciak bak ayam, sedoncing bak besi, kan, macam-macam peribahasa. Jadi apa-apa pun, Islam ini, orang Islam ni bersaudara. Yang mana Nabi pun ajar kita, selagi mana dia Islam dan dia amal Islam, wajib baik. Lain benda tu Nabi tak ajar. Nabi tak ajar pasal kau jangan baik dengan dia sebab dia lain parti dengan kau. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia sebab dia ni geng ketua kampung lama, pun Nabi tak ajar.
Kau jangan baik dengan dia sebab dia ni pangkat tinggi, dia ni pangkat rendah, pun Nabi tak ajar. Pergi semayang kan, pergi semayang dekat surau, pergi semayang kat masjid. Saf pertama untuk yang gaji 5,000 ke atas, tak ada. Saf kedua ni, siapa yang awal masuklah saf pertama. Tak boleh semayang kat sini, biarkan kosong. Tak sah macam mana tuan-tuan? Kan semayang jemaah kena rapat-rapat kan, bolehlah ada gap. Sebab apa? Itu tempat pengurusi masjid. Jangan kacau. Tak ada kan, tak ada. Macam hari ni ceramah kan, siapa yang awal je lah duduk depan kan. Tapi ada juga yang datang awal tapi duduk belakang dengan harapan dibalikkan orang tak perasan. Mungkin macam tu lah kan. Tak ada masalah pun kan. Tapi orang yang duduk bawah ni, dia advantage pertama dapat tengok. Daripada tadi dia heran tengok betul ke ni Samsul Debat. Dia tengok macam lain aja dia kan. Mungkin tak tengok depan lain pula. Ingat tadi Fatah Amin, bukan lain. Dia tengok kan, lama ni mandang kan. Daripada tadi tak berkelip mandang ni. Saya pula takut tengok tadi kan. Tapi kan ada advantage juga. Untunglah dia duduk kat kursi. Duduk bawah pun ada untungnya. Selain daripada tengok dekat-dekat, dia boleh melunjuk kalau kaki dia penat. Kejap ni dia melunjuk, kejap ni macam ni, kejap macam ni. Lepas tu kerap lutut dia bunyi. Tengok kan. Tu kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing. Yang ujung tu dia rasa selesa sangat dah pokok tu, belum tahu lagi. Tengok kejap lagi, tiba-tiba dah tungau besok, mana tahu. Kan percaya sangat kat rumput tu. Kan contohlah. Jadi makna kata kita tak ada nak, tak sah nak sombong-sombong dengan benda-benda yang tak ada apa-apa. Macam Samsul Debat ni kan, orang cakap Samsul Debat tak ada tuan. Sama je macam orang lain. Pening sama, naik kereta mabuk sama macam orang lain, kadang-kadang mabuk juga kan. Pening kepala, sakit perut sama, manusia biasa sama kan. Sampai masa terperanjat, dia terperanjat juga, manusia sama kan. Mana tak terperanjat, tiba-tiba ada t-shirt muka Samsul Debat, tak terperanjat tengok kan. Tim sambutan apa dah ceramah USD. US dollar tu mahal bayar malam ni, main-main kan. Contoh lah. Terus saya tengok, ini aku tengok logo ni macam pernah tengok. Dekat-dekat lah muka aku ni, buatnya kartun dekat baju kan. Macam tu lah. Kreatif lah, makasih lah banyak. Saya double XL, mana dah tahu. Kalau nak bagi selai kan, macam tu lah kan. Kemudian dalam bab perpaduan dalam Islam itu bersaudara dan dikehendaki mengeratkan perpaduan, diharamkan untuk memutuskannya. Kan? Bahkan setiap umat Islam mestilah tolong menolong sesama kita dalam hal yang mendorong kebaikan umat. Contohnya macam korban. Baru ni kan kali korban, berapa ekor korban itu? 10 ekor. Syat tu. Kan? Alhamdulillah. Tahun depan ramai lagi. Jangan risau. Tak, yang 10 ekor tu senarai yang sama tiap-tiap tahun. Walaupun 10, ramai kebanyakannya senarai yang sama. Sebab dia dah tahu dah nikmatnya masuk korban. Bukan nak cerita pasal korban sangatlah. Tapi maknanya nak cerita, kita ni dalam bab persaudaraan tolong menolong, bantu membantu. Kadang ada orang dia masuk korban, tak apa, saya niat sedekah bagi kat semua orang. Ada macam tu kan. Jadi sebenarnya kita tak sedar, di kalangan kita ni nampak macam okey, macam good ya kan. Tapi rupa-rupanya dia mengharap betul daging korban tu. Sebab apa? Sebab dia sendiri susah, cuma dia tak cerita dengan orang. Ada tuan-tuan di kalangan kita ni, dia susah tapi dia tak cerita. Persatuan penduduk dia tahulah, orang ni tengah susah, orang ni tak ada tempat cari makan, orang ni suami baru hilang kerja, baru hilang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, yang ni ditimpa musibah. Persatuan penduduk biasanya dia ada data tu. Kita nampak macam okey je, extra full package kita kata. Macam-macam lah kita cakap pasal orang kan. Wahal yang extra tu tengah pirik je, semua dah kena blok dah, dah kena potong dah. Kadang kita tak tahu. Kita ni bergema buat andaian berdasarkan apa kita perhatikan. Itu sebab saya kata dalam ceramah saya baru-baru ni, kita mungkin tak berzina, kita mungkin tak buat apa, kita tak bunuh orang, mungkin kita tak derhaka pada kedua ibu bapa kita, kita mungkin tak mencuri, kita mungkin tak buat benda-benda jahat ni yang selalu orang sebut. Tetapi satu masalah kita, ada satu perkara yang paling kita tak boleh nak elak. Kadang-kadang kita cenderung untuk berburuk sangka. Berburuk sangka aja. Ada je kita buruk sangka dengan orang.
Contoh macam ni sekarang ni, dah ramai-ramai ni kan. Sebenarnya tuan-tuan, bukan semua orang suka ni. Bukan semua orang suka bila buat keramaian macam ni. Mula nampak leceh lah, dan tutup jalan sana, tutup jalan sini. Apa benda ni? Ada orang macam tu. Saya ni tuan-tuan, sebelum saya bergelar penceramah macam ni full time ni kan, sebelum ni saya pengarah nundang Legal Advisor. Saya pernah dapat satu kes jaga satu taman perumahan ni, ada isu taman perumahan baru. Dia taman perumahan ni nak pula kat depan sana ada gate kan, gated and guarded. Saya yakin asal mula taman ni bukan ada gated and guarded. Asal mulanya bukan ada gated and guarded. Tiba-tiba nak buat gated and guarded, bukan semua orang setuju. Ada yang bising, benda lah leceh lah, apa benda lah kena bayar apa bulan, apa benda. Tapi bila rumah kena curi, kena masuk pompak, kita masa tu patut kena ada orang jaga ni. Tapi memang betul tu sebabnya semua skim perumahan baru kita memang syorkan kalau nak buat daripada awal skim gated and guarded ni kena buat daripada awal lagi, bukannya dah sudah baru ada. Memang susah sebab ada orang kena bayar pula RM50 sebulan untuk access card lah, kena bayar lah untuk ini contoh. Nak pula kalau duduk kat perumahan yang tempat lain ni, yang high end tu lagi lah, landscape pun kena bayar kan, security pun kena bayar kan. Memang kena ada. Sebenarnya kalau ada tu, kita siap boleh beritahu lagi. Semua duduk kan, tolong tuan tengok ke rumah saya mungkin tak ada kat rumah seminggu ni. Itulah gunanya kan. So ada satu taman perumahan ni yang saya jaga bawah kawasan saya tu, keseliaan saya masa jadi pengarah. Taman perumahan tu masa tu baru dibina, dah siap, tapi dia nak buat gated and guarded sebab nak ngelakkan, sebab masalah kecurian banyak betul. Maka buatlah gated and guarded. Daripada 400 rumah, baru ada 100 lebih, hampir 200 rumah yang dah mula didiami. So dia pun buatlah gated and guarded, buat, ramailah yang setuju, ada 1-2 tak setuju pun dipujuk-pujuk sampai setuju. Adalah bayaran bulanan, minimum je dalam RM50 ke RM70 sebulan, macam tu lah, untuk settlekan masalah ni. Datanglah satu hamba Allah ni pindah ke taman tu, yang lahir selahir bulan ni. Ada seorang ni tak setuju, ini hak saya. Dia kata siap buat surat pada Jawatan Perdana Menteri, Jawatan apa, Kementerian Dalam Negeri, hantar semua. Dia kenal dengan semua orang tu, orang situ semua tak kenal dia pun ya. Dia hantar surat ni, konon ni macam ni. Ada orang macam tu. Dia kata benda ni menghalang hak asasi saya, kebebasan saya untuk bergerak di bawah Perlembagaan Persekutuan. Artikel 5 sampai 13, kebebasan bersuara, kebebasan untuk bergerak, bebas bergerak. Bila dia letakkan penghalang, kon dan palang ni menyebabkan saya tidak bebas lagi. Wah, teruk betul. Pada ketika itu Persatuan Penduduk pun mengalah. Dia kata macam ni lah tuan, tak payahlah gaduh-gaduh. Tuan ambil access card ni, tuan tak payah bayar tuan. Tuan tak payah bayar bulan-bulan. Tuan ambil lah access card ni, tuan je kita bagi percuma. Tuan tekannya, cucuknya atau tunjuk daripada cermin tingkap tu, tegaklah palang tu, tuan masuklah tuan. Apa dia kata? Tak, aku tak nak. Aku nak kau buka semua dengan pondok-pondok ni. Nah, itulah dia. Teruknya tuan-tuan, manusia yang lahir selahir bulan ni. Yang seorang. Sampai macam tu sekali orang nak mudahkan dia pun dia tak nak. Benda ni tak berlaku di Lestari Permai, berlaku di tempat lain, di Permai Lestari. Macam tu. Kan? Ada tu. Bergaduh untuk benda tak ada apa-apa. Saya pernah dulu dapat aduan jiran membela ayam serama sehingga mendatangkan kacau ganggu. Saya pun panggil budak enforcement saya, kau pergi tengok apa hal ni. Pergi kat satu taman perumahan di Seremban. Dia pun pergi. Betul rupanya kat rumah yang diadu ni membela ayam serama berapa banyak? 1 ekor. Dekat mana ayam serama tu? Dalam rumah. Berapa jarak, beza jarak rumah antara rumah yang mengadu dengan orang yang diadu? 10 biji buah rumah. Apa masalah tuan? Itulah namanya dengki. Dalam Arabnya hasad. Punya teruk kat Malaysia ni dua-dua pakai hasad, dengki. Macam-macam. Jiran anaknya buat bising, saya ni nak tidur tak senang, saya hantar jugalah budak pergi tengok. Budak pukul 5
main basikal dekat depan rumah. Takkan nak disita budak tu. Saya kata memang pukul 5 waktu main. Cubalah kita kalau bermasyarakat, kita faham tu time main dia. Tapi kalau betul kita nak tidur, apa salahnya berbual dengan orang sebelah? Bang, saya kerja malam lah, malam ni boleh tak bang panggil dia orang ni, jangan bising-bising sangat. Okey je. Macam ni ni rumah tu. Saya tengok jarak ni dia tak cukup 40. Dia jarak ni ada yang tak cukup 40. Faham tak jawab? Maknanya jarak antara depan rumah dengan depan rumah. So parking bergaduh. Kadang-kadang parking kereta pun boleh gaduh teman. Tak payahlah, betul-betul aku tahulah. Tapi dia kata apa? Dia kata hak saya lah, saya nak parking kat depan rumah saya, dia kata. Kan? Dekat depan rumah tu ada orang tu pula dah lah parking kat depan tu, parking pula kat seberang rumah tu. Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi tolonglah tanya jiran sedepan tu. Depan rumah tu hak siapa? Hak siapa? Depan rumah kita. Hak siapa? Hak majlis. Bukan hak kau, jangan perasan. Depan rumah kita ni, side table depan tu, depan rumah kita tu hak milik pentadbir, iaitu pihak berkuasa tempatan. Tu sebab bila nak buat kundi kenara, nak pasang kemah kenduri dekat depan rumah, kita buat surat mohon permit. Dan kemudian walaupun dah dapat urusan permit, sebagai manusia yang ada akal dan ada budi bahasa, jumpalah jiran yang terbabit dengan kemah tu. Assalamualaikum. Salam. Apa halnya tu? Itulah nak beritahu, minggu depan saya nak buat kenduri, nanti jemput datang. InsyaAllah, insyaAllah. Kenduri anak kahwin. Oh iya ke? Serentak dengan ayahnya sekali. Contoh hebat itu kan kalau ngajaknya tu. Jadi kenduri ni besar jugalah. Kemahnya 18. La ilaha illallah ke? Melengkar ni sampai ke gate guard tu tadi. Panjang betul kemah ni. Contohlah kan. Tapi beritahu. Oh iya ke? Tak apa, nanti sebelum pasang beritahu ya. Sebab senang nak alihkan kereta saya. Macam tu. Ini dipasang juga kemah, kawan tu belum keluar rumah ni. Jadi hal tu kena ingat. Tu sebab kita ni kena faham undang-undang juga, peraturan. Jangan fikir tu semua hak kita. Macam kita ubah suai rumah kan. Dah aku ngajar undang malam ni. Ubah suai rumah mesti dapat kebenaran daripada PBT. Contoh. Kita ubah suai, kita buat renovate, kita buat rumah kita, pak kita tak minta kebenaran. Tiba-tiba berlaku satu isu, rumah sebelah crack, runtuh dan sebagainya. Maka rumah sebelah berhak untuk buat tuntutan ganti rugi, saman kepada pihak sebelah. PBT pun boleh saman dia kalau tak ada kelulusan. Tetapi satu perkara lagi, rumah kita ni kalau nak saman rumah sebelah ni, kita sebagai owner kena pastikan dulu rumah kita original ke dah ubah suai. Pertama, kalau rumah kita dah ubah suai, ada kelulusan pelan ke tak? Tak ada kelulusan, tak layak pun nak saman orang sebelah. So rumah kita pun sama lebih kurang. Tu benda ni semua kena jaga. Macam-macam lah. Tapi saya tak minat lah nak ngajar benda-benda tu kan. Tapi kita orang kata benda ni dalam bahasa orang sini lah, Taman Lestari Permai ni apa orang sini selalu sebut common sense. Macam tu kan. Kena faham lah kan, orang sebelah ni okey ke tak okey, aku buat ni okey ke tak okey. Banner tembok gelap rumah saya pernah dekat Seremban tu, dekat satu kawasan nama dia Rasah, kalau tahu kat Seremban ni kan. Jiran ni buat 2 tingkat, rumah 1 tingkat, dia ubah suai 2 tingkat, rumah ni 2 tingkat, redup rumah ni macam tu. Dia tergelap tu. Masa tu lah dia datang pejabat. Masa tu saya jadi asisten pengarah lagi, belum naik pengarah lagi, pengarah kat tempat lain kan. Sebelum saya jadi pengarah dekat nilai. Masa di Seremban tu dia datang, pengarah saya dah lagi siap-siap dah. Sebab dia mengadu apa? Dia mengadu
Dia kata, ni saya tak dapat matahari lah, sudah mau mati lah, sakit dia kata kan. Cina lah. Sebab dia kata dia nakkan hak dia. Bawa lah ke mahkamah. Bawa ke mahkamah. Ya Allah, sedenda, saman. Tu belum cerita lagi, dia kena kembalikan keadaan rumah dia kepada keadaan asal. Jangan main-main. Tu sebabnya banyak yang kita kena fikirkan. Hidup ni hidup berjiran. Sebab Nabi sebut apa? Dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Yang kau sebut ni ya Rasulullah. Mereka yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Itulah orang tak beriman. Nak tahu iman tak iman kita ni tuan-tuan, jangan tanya di sini. Aku rasa aku beriman tadi, tak ada. Tapi oleh jadi ada kemungkinan kena tanya. Ada kemungkinan tepat kalau kita tanya kat jiran kita. Aku okey lah dengan jiran aku, tak ada masalah apa. Engkau cakap, kau tunggu orang tanya dia. Ni nak tanya sikit ni off record. Jiran awak ni okey tak okey? Susah nak cakap. Ada macam tu pula dah kan. Dia ni okey lah, tapi kedekut. Kedekut pula. Dia ni menyusahkan saya. Kenapa pula? Dia tanam pokok mangga. Daun kering tu asyik pergi kat rumah saya je. Penat nyapunya. Saya saja bakar time dia ada, biar dia nampak yang saya bakar tu apa. Tapi dia buat dek je. Yang sebenarnya dia marah. Buah mangga tu berbuah sebiji pun tak bagi dia. Tu satu hal kat tu. Kan cakap common sense. Apa salahnya? Kan jiran kita dibagi sikit-sikit, bagi sikit. Sahabat nak tanya, siapa jiran kita Rasulullah? Nabi jawab apa? 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham, tapi atas bawah tu, yang atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum aja. Nabi kata apa? Kamu ikut aja lah. Rupanya zaman kita baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Tapi gelap-gelap kan. Tapi masalah ni kita kena faham, atas bawah kiri kanan 40 tadi wajib baik. Bukan kata sekadar dia kita tahu dia jiran kita kena baik dengan dia. Macam mana nak baik 40 tu? Susah. Kita keluar pagi, dia tak balik lagi. Dia balik, kita belum balik. Kita balik, dia dah tidur. Lepas tu esok dia pagi-pagi dia dah keluar. Macam mana? Betul juga. Lepas 5 tahun baru tahu jiran tu Samsul Debat. Kan? Saya dulu pernah duduk kat satu taman tu, dia tak kenal saya. Relax dia. Abang, ada tak orang cakap muka abang sebiji campur ceramah dalam TV tu? Tu cerita dia. Kan? Sebab dia tengok dari depan lain agaknya. Sebab tak pasal. Habis macam mana nak buat kalau macam tu? Tak boleh baik lah. Sebab bila tak boleh baik? Salah. Ada caranya. Datang surau, datang masjid, datang majlis macam ni. Majlis berkumpul dengan jiran ni. Itulah cara dia. Jangan kata 40 kiri 40 kanan, 1000 kiri 1000 kanan semua boleh baik. Kan? Duduklah sama. Mari duduk sekali. Wah, tiba-tiba kongsi kan. Kongsi ni lapik lah ni. Carilah kapet yang elok sikit. Kan? Contoh. Manalah tahu. Sana ada kapet sikit. Ada tikar yang elok sikit ada. Kita apalah, mungkin tak cukup, tambah-tambah lah kan. Sponsor lah kan. Rumah tu sedekah, sumbangkan, nanti kita basuh, tak apa kan. Jangan panggil yang mahal tu, yang panggil yang kapet yang Belgium tu. Yang tebal tu kat tidur terus je. Duduk sekali. Kita dengar Samsul Debat sesama. Duduk. Buat. Nak kacap. Makasih susah. Dalam makan kacang sama-sama pun lah. Dah makan kacang. Lepas tu ni apa ni? Takoyaki ni pun jadah je. Takoyaki ni tak kerti aku. Makan aja. Sedap juga. Sedap je. Memang sedap sebab free, dia kata. Engkau tak beli, engkau rasa je memang sedap, dia kata. Dah makan dah habis. Terima kasih banyak lah. Ya Allah. Balik dululah. Ceramah pun dah habis. Ayolah, nanti bapa kita jumpa ya. Awak duduk mana? Sini lah. Duduk sini lah. Ingat taman sebelah. Awak duduk ni. Lorong ni lah. Sama dengan saya. Nombor berapa? Sebelah rumah punya. Punya teruknya kan. Saya pernah buat team building untuk grup Mahkamah KL. Team building untuk grup Mahkamah Kuala Lumpur. Untuk 50 orang. Bila kita pecah-pecahkan grup dia duduk, dah 20 tahun kerja dekat sini. Yang seorang tu 15 tahun baru tahu dia dua-dua tu duduk taman yang sama. Tapi fasa lain lah. Fasa baru, yang ni fasa lama, tapi taman yang sama.
Bayangkan tu, teruk ni kita ni kadang. Itu sebab kita atasi. Kemudian mukmin yang bertamadun, mereka berjaya mentadbir, mengurus dan mengembangkan kehidupannya. Keteguhan keutuhan masyarakat itu penting untuk kemantapan ekonomi, kestabilan politik, kesejahteraan sosial. Itu sebab politik, ekonomi, sosial. Politik ni saya tak nak cerita lah politik yang kat luar sana, tapi kita dalam ni tak usah berpolitik. Walaupun disahkan negara kita Malaysia adalah negara yang paling rajin sekali pilihan raya. Yang kejap pilihan raya. Ini tak lama lagi nak pilihan raya. Tahun depan Sabah pilihan raya balik. Lepas tu pilihan raya Sarawak. Lepas tu pilihan raya balik. Lepas tu Parlimen Dun. Pening balik tu kan. Sebab macam mana? Tapi yang pening biarkan orang lain. Kita mengundi, pergi ngundi. Ngundi dah pangkah balik, diam. Tak usah, kalau boleh saya pesan, tak usah kau nak pasang bendera kat rumah kau lah, tak payah. Nak tunjuk ke kau menyokong sangat, tak payah. Diam-diam je, undi tu rahsia. Sekarang ni orang kena nampak macam dia macam ada orang tu dia boleh pakai baju tu tapi belum tentu dia sokong tu. Tu saya pesan tu, tak usah. Dah pangkah balik, diam. Menang kalah terima. Ni balik kau ulas lagi. Apa perasaan kau dah kalah? Kan cari pasal namanya tu. Langsung tak datang surau kawan. Kan? Itulah aku dah cakap kan. Unilah lagi. Dia kawan. Dia apa istilah budak sekarang ni? Menganjing. Macam tu lah. Tak usah. Kita ni nak jaga hubungan satu dengan yang lain ni. Kita nak hidup lama bersama ni. Nak hidup bersama-sama ni. Saling mendoakan. Tu sebab kena buang sombong. Nak buang sombong ni macam mana tuan-tuan? Nak buang penyakit sombong macam mana? Ada 3 cara. Pertama, ziarah orang sakit tenat. Dengar orang sakit tenat, pergi dah tengok. Ya Allah, sianya aku besok macam mana lah. Janganlah aku sakit macam ni. Allah, kau mati-mati terus lah. Allah tak nak macam ni. Sianya. Ya Allah, ramainya orang tengok dia. Ya Allah, aku besok sakit ada tak orang tengok aku? Mesti kita fikir. So kalau nak orang tengok kita, jangan sombong. Tak ada orang tengok aku, rasanya mulut dah lah jahat. La ilaha illallah. Mengumpat tak berhenti pula tu, istiqamah mengumpat ni. La ilaha illallah. Semua dibalut je. Samsul debat pun ni diumpatnya tadi. Tinggi betul Samsul debat tu je. Macam-macam. Macam-macam cakap kan. Berhenti. Sebab kedua, nak buang penyakit sombong, ziarah orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia kita tengok, automatik kita fikir, aku besok mati macam mana. Mesti ni. Harap-harap besok adalah orang yang datang tengok aku. Adalah orang datang doakan aku. Kedua. Dan yang ketiga, bilang dulu Ustaz. Terima kasih awalnya. Macam dah tak suara dah. Jauh-jauh datang hari ni bagi. Dia ingat dia berbakti sangat lagi. Terima kasih banyak ya. Nak saya tuangan tak? Tak payah. Okey. Tak sini. Tak payah. Hilang poin tu. Dia cakap tadi dia. Tu sebab kita kata tadi, dalam hidup kita ni macam tu lah. Nak buang sombong, tengok orang mati, ya Allah, orang meninggal dunia macam ni, aduh, macam mana lah aku mati besok. Ya Allah, tak ada orang lah, 2-3 orang, anak dia je. Ya Allah, mana dia orang lain? Aku besok macam mana lah. Tu kedua. Dan ketiga, ziarah kubur. Tak ada yang tak ingat pasal mati kalau pergi kubur ni. Kan, pergi kubur aku besok mana lah, tanam ni dah penuh pula kubur sini. Ni mau sangkut kat pokok je ni esok ni. Ya Allah, ramai betul yang ikut jenazah sampai ke kubur. Ya Allah. Tu sebab kata buang perasaan sombong. Tu sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah, berfirqah-firqah, jangan. Yang ketiga, mengikut perspektif Islam, perpaduan terjalin melalui 2 ikatan. Pertama, perpaduan sesama anggota masyarakat, dan yang keduanya, perpaduan antara kaum muslimin. Kita ni
Islam tapi macam-macam suku keturunan kan? Jawa, Minang, Mandelian, Banjar, Bugis kan. Macam saya belah mak saya ni Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janang pantai kan, janji dia bunyi kan. Tapi saya tak pandai cakap Jawa tu kan. Mengajuk-ngajuk pun boleh lah. Saya ngajuk-ngajuk tu gelak lah nenek saya. Arwah nenek saya belah mak Jawa. Gelak betul, gelak besar dia. Kau jangan cakap dah, terbaik kau tak payah cakap dia kan. Pelik bunyi ya. Kemudian perpaduan juga dapat dilihat. Pertama, perpaduan luaran yang terjelas sebagai kerukunan muafakat gotong royong memperteguh suasana di kawasan kita. Macam kita hari ni kan, nak buat ni saya yakin bukan tiba-tiba je pasang kemah ni, yang siapkan pasang kemah yang kecil-kecil ni, nak hias ni semua, backdrop siapa nak buat, semua mesyuarat 2 bulan lepas dah meeting lah. Dah beritahu dah menu, nak siapkan menu apa. Tapi sayangnya tak ada siapa pun tanya Samsul Ubat suka makan apa. Jadi ada kemungkinan dia akan ikut selera pengurusi dan juga jawatankuasa. Tapi tak apa, saya okey je. Kebetulan saya memang tengah on diet ni kan. Jadi saya makan apa yang ada je lah kan. Jadi makna kata kita kadang kita tak sedar sebenarnya ada muafakat di kat situ, bergotong royong. Tapi masalahnya bila buat gotong royong, bersihkan surau, bersihkan balai raya, bersihkan padang dan sebagainya. Satu perkara yang kita akan jumpa apa? Orang yang sama je datang gotong royong. Orang yang sama. Yang lain pula ada yang datang, dia bukan gotong royong sangat, dia royong gotong. Royong gotong ni datang ambil gambar dia balik. Dia pun update status, alhamdulillah dapat juga bersama-sama dalam gotong royong hari ini. Bondo sesama ni. Kau boleh tak boleh tak jangan nyampuk ni. Aku ceramah aku tahulah. Kejap lagi kan minta Al-Fariu tolong ambil dia alih dia ni. Begitu juga tuan-tuan, pengertian perpaduan mengikut dimensi adalah juga kerukunan politik. Maknanya kematangan kita, hak masing-masing nak berpolitik, nak fikir, nak sokong siapa, terpulang. Tapi kita kena jagalah. Kena jaga orang lain ada pandangan yang berbeza. Orang lain mungkin kecenderungannya ke sini, orang ni kecenderungan ke sana. Jadi tak usah dijadikan isu. Kalau kita tahu bercakap tu boleh sebab gaduh, jangan cakap. Jangan. Banyak lagi benda baik yang boleh kita ketengahkan. Dan kalau kita tengok seterusnya, perpaduan semasa masyarakat Islam dinyatakan dengan jelas tentang keutuhan perpaduan Islam tidak akan tercapai kalau kita berpecah-pecah. Ada grup-grup dalam kejiranan ni, dia akan mengalahkan. Kau jangan baik dengan ni. Ni geng-geng sebelah sana ni. Ada macam tu. Kena buang benda-benda tu. Tak boleh. Kena faham. Kalau tidak, kita takkan dapat nak jaga taman ni dengan baik. Kalau masing-masing sibuk nak jaga kepentingan ini nak jaga kepentingan. Tak. Kita kepentingan bersama tu kita kena kejar. Kan? Ada satu kes tu dekat satu kawasan perumahan. Dia banner satu bangunan ni macam bangunan untuk pusat aktiviti masyarakat. Kemudian bila berubah kepimpinan, ketua kampung pun bertukar. Yang ketua kampung ni dah salah faham, dia ingat tempat tu dia punya masa ketika dia jadi ketua kampung. Jadi bila orang lain nak guna dewan tak boleh, dia tukarnya kunci tu. Kunci tu dia seorang je, kena minta dengan dia kata. Sedangkan dah tak boleh, dah berubah kepimpinan dekat kampung tu pun dah berubah. Maka kena hakikat. Tak, dia kata tu zaman dia punya, dia kata. Orang ni pun datang, pecah masuk, tukar pula pintu lain. Kerjanya bertukar pintu je. Orang ni tukar, orang ni tukar balik, tukar. Akhirnya tak ada satu orang pun boleh pakai dewan tu. Benda ni, kesan ni berlaku, yang rugi siapa? Masyarakat yang rugi. Masyarakat yang rugi. Kemudian bila berlaku perbalahan, pihak tanggungjawab mesti ambil langkah. Kita tahu dalam Islam pun kalau ada dua pihak berbalah, kita kena damaikan. Itu tanggungjawab itu. Kadang-kadang tak baik dua-dua, susah. Nak pula imam bergaduh dengan ketua kampung. Pengurusi satu penduduk tak baik dengan imam. Kita pun mengajaklah kenduri. Nanti minta tolong mam, datang kenduri. Pengurusi satu penduduk, kau ajak tak? Ajak. Aku tak nak datang, kau ajaklah dia.
Kau suruhlah dia baca doa. Aku tak nak baca doa. Janganlah macam tu, Mam kena datang. Tak nak ada. Dah kau pergi balik. Cakap dengan mesti satu penduduk. Nanti datang ke duit, imam kau ajak tak? Imam ajak, tak apalah, aku dah hal, aku tak nak pergi. Mengaduh macam tu. Kena pandai, bijaksana. Jumpa. Nanti datang boleh. Datang ke duit saya ya, Tok Ketua. Mesti satu penduduk nanti jumpa datang rumah saya ya. Nanti imam ada ke? Tu nak beritahu ni. Apa dia? Imam tanya datang tak? Kalau boleh dia kata ajak sekali. Ajak imam dia kata. Ini cakap macam tu. Iya. Dia kata kalau tak ada imam siapa nak baca doa? Susah negara kita nanti. Negara semuanya. Yang imam ni pun tak sangka pula dia cakap macam tu. InsyaAllah saya datang. Pergi jumpa ketua kampung. Tok Ketua. Mesti tahu penduduk. Tuan minta tolong nanti datang ke rumah saya. Imam kau ajak tak? Ni nak cakap ni. Dia kata. Apa ni? Imam pesan. Kalau nak buat kenduri ni, pemimpin dalam taman kena panggil. Kalau tak ada ketua kampung, tak ada makna kenduri tu. Dia cakap macam tu. Iya. Ya Allah. Tak sangka ya dia macam tu. Pergilah sampai sana salam elok. Apa khabar, Mam? Tu, lihat. Baik. Pahala untuk orang yang buat tu tadi. Itu bohong apa namanya? Bohong apa namanya? Bohong wajib, tak ada bohong sunat ke? Wajib sebab nak bagi baik. Bohong sunat mana kau nak nuduh Nabi menipu? Tak ada. Bukan. Sebenarnya tak ada bohong sunat, tak ada. Bohong wajib ada. Macam orang lelaki kan. Dia ada bohong wajib dekat rumah tu. Abang pergi mana tadi bang? Kan? Abang ada tengok perempuan lain ke tadi? Janganlah luruh bendul sangat. Memang tadi pergi kat 7-Eleven, tadi memang jumpa mak ulama. Jangan dicerita. Mana ada sepanjang jalan ni jantan je berjumpa, tak tahu kenapa. Tak ada perempuan langsung hari ni kata. Itu nama bohong wajib sebab nak jaga kerukunan rumah tangga. Faham? Sini macam-macam. Betul ni kan cek CCTV kan? Teruk betul. Kan? Macam saya lah kalau isteri tanya, bang, ada jumpa perempuan tadi? Tengoklah. Seramai perempuan. Tak mana ada, semua lelaki ni. Ni tengok dalam gambar ni ada perempuan pakai tudung tu, semua lelaki tu. Payah sangat kan. Contoh kan. Dan begitu juga dalam menjalin hubungan baik, masyarakat Islam dengan masyarakat bukan Islam juga boleh mengambil model Rasulullah SAW. Nabi baik dengan orang bukan Islam juga, bukan hanya setakat orang Islam. Itu sebab Nabi kata konsep kejiranan ni ada jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Nabi kata kan, jiran 3 hak ni, dia jiran, dia Islam, dia saudara dengan kita, ada pertalian saudara, maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang saudara, ada hak sebagai seorang Islam. Jiran 2 hak pula, dia bukan saudara tapi dia Islam dan dia saudara dengan dia, dan dia adalah berjiran dengan kita. Dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Jiran 1 hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara mara, tapi dia jiran, maka dia tetap ada hak sebagai seorang jiran. Contoh malam ni buat ceramah kan, kita buat ceramah perpaduan dalam kejiranan. Boleh je ajak sahabat-sahabat kita yang Tionghoa, yang India, tak ada masalah. Yang bukan Islam, yang Kristian ajak. InsyaAllah ceramah Samsul Bad ni international. Orang yang bukan Islam pun suka dengar. Saya akhir-akhir ni heran betul saya. Yang bukan Islam pun tegur saya, Hayah, saya kenal lah ini orang. Alhamdulillah lah. Baguslah dia ambil yang baik-baik. Ada sekali tu saya ceramah di Sabah Sarawak kan. Di Sabah Sarawak ada, di Sabah dekat airport dia tu. Dia beritahu, Ustaz, saya ni Kristian tapi saya dengar ceramah Ustaz. Bila kau nak ucap nantilah. Dia kata. Saya tu tanya macam tu Lambat sangat tunggunya kan. Tapi macam tu lah. Maknanya risau bawa. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita buat jamuan Aidilfitri. Kita jemput yang bukan Islam datang. Dekat surau kita buat. Ataupun kita buat semayang ramai kat sini contohnya kan. Jadi tengah orang makan tu, sudah masuk isyak lah. Tak apa, you terus makan. Kami mau semayang dulu. Jadi you makan dulu. Okey, pergi. Kita pun pergilah semayang. Yang imam mula baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yang dia bukan Islam tadi tengah duduk buah kemah tadi, nangis tengah, walaupun dia tak faham.
Menedayu lah dia jumpa dengan imam, jumpa dengan muslim satu duduk. Saya nak mengucap lah dia tu. Kita nampak benda tu simple je, tapi kita tak tersentuh hati dia. Maka betul tak kita buat tadi? Syiar tu dapat kita kembangkan. Abang Adam Kori dalam tempoh berapa belas tahun ni, dah 20 tahun lebih dia jadi Islam. Dia dah berjaya mengislamkan lebih 18 orang kawan-kawan ni masuk Islam. Kita yang Islam berkecil ni seekor pun tak dapat. Seorang pun tak dapat. Betul. Apa sebab? Kadang-kadang kita terlupa nak kembangkan syiar tu pada yang lain. Itu sebab kalau dengar ada sahabat-sahabat yang bukan Islam dan masuk Islam, kan? Jangan nanti saya pergi telefon pejabat agama, betul tak payah. Bawa pergi surau kita yang dekat, panggil imam, suruh dia mengucap depan imam dulu. Selamatkan dulu akidah dia tu, betulkan tu dulu. Lepas tu baru hantar ke tempat lain. Benda tu mustahak kan. Nanti saya cek dulu. Apa tak ada orang nak uruskan lah. Semua orang tak ada ni. Kalau dah tak ada orang sangat, bawa pergi surau. Kita yang dengar. Ajar dia syahadah. Baca syahadah. Okey, sekarang saya mau syahadah. Macam syahadah? Sebenarnya saya pernah lupa syahadah ni sebenarnya. Lagi teruk pula orang nak mengislamkan ni tak tahu. Itulah ceritanya kadang. Kan? Kemudian diperkukuhkan juga pembinaan pusat-pusat seperti masjid, surau, musalla dan juga tempat perkumpulan masyarakat seperti ini. Rahmat tuan-tuan, taman perumahan ni ada dataran seperti ini. Dan ada tempat untuk kita boleh berkumpul ramai-ramai macam ni. Alhamdulillah. Dan saya paling pelik malam ni, Taman Lestari ni betul lah dia letak permai kat ujung. Biasanya kalau saya ceramah dekat taman perumahan ni, berlari-lari budak depan saya. Hari ni tak ada, baik je budak tu makan. Geram aku tengoknya. Sedap nugget tu dik. Macam tu lah kan. Tak betul. Tengok elok dengan mak ayah dia makan. Allah. Yang kat ujung tu, yang kat padang tu tak apalah ni. Kau tidak tu, zup lagi. Zup. Ada yang lepas tu macam ni tengok saya macam ni. Ilah Allah kadang. Risau pula aku budak ni kata kan. Yang ni lah tu saya kata. Bagus tu saya kata, memang dalam keadaan terkawal. Budak-budak boleh jaga, ada orang tua lah tak boleh jaga ni. Heran. Macam tu kan. Dan begitu juga tuan-tuan, Nabi juga mengambil langkah mempersadakan umat Islam menerusi ikatan ukhuwah sesama Islam. Aus dan Khazraj, tengok. Aus dan Khazraj bergaduh berpuluh tahun. Punya teruknya berpuluh tahun gaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi damai dengan dia. Nabi kata, kenapa kalian bergaduh ni? Entahlah Rasulullah, dah lama sangat, lupa dah sebab apa. Janji gaduh dia kata. Rupanya kita gelak-gelak, zaman kita ni dah berlaku. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Tu bukan pak saudara ke? Bukan pak saudara saya ke tu? Memang betul ni zaman atuk kau dulu, tak apa halnya, biarlah. Tak usah kau nak baik-baik sangat dengan dia. Salah. Patutnya kita kena tautkan silaturahim. Yang dulu-dululah, yang sudah-sudah. Sekarang tanggungjawab kita untuk tautkan silaturahim. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bab silaturahim ni, orang-orang mukmin itu bersaudara seperti mana yang disebutkan. Nabi dia sebut apa? Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksa di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia akhirat dua-dua kena. Tidak ada dosa lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat nanti, iaitu dua perkara, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa. Atas dunia lagi dah dapat, akhirat pun Tuhan simpankan seksa untuk kita. Dan satu lagi, dosa memutuskan silaturahim. Nauzubillah, minta jauhkan. Contohlah, kita duduk jumpa dengan jiran, jumpa dengan saudara kita salam. Aku minta maaf banyak-banyak kalau aku buat salah silap selama ni, minta maaf ya. Dia pula cakap, yelah aku pun sama, dia kata tu. Maka bila kita salam, tapi yang jiran kita ni, yang kawan kita ni, dalam hati dia, lantang kau lah, aku takkan maafkan kau. Dengar saya cakap, kita salam ni ikhlas. Bila ikhlas, berguguranlah dosa-dosa daripada celah jari jemari kita. Allah terima dah.
Dia tadi cakap, ya aku pun sama, tapi dalam hati dia tak selesai, maka dia dengan Allah tak selesai, kita selesai. Faham? Tu sebab jangan menangguh-nangguhkan. Minta maaf dan memaafkan memang berat, tetapi mulia di sisi Allah. Kenapa tak nak minta maaf? Macam-macam sebab. Aku fungsi persatuan penduduk, dia orang kebanyakan, apa cer? Pahala aku minta maaf kan dia. Contohlah kan, sini tak macam tu. Ini contoh. Aku ni pak saudara dia nak buah dia, patut minta maaf dengan aku. Dia kata. Ada satu sebab lagi. Yang paling popular sekali sebab apa? Bukan salah aku. Kenapa aku pula minta maaf? Tu paling popular. Sebenarnya tak kira pangkat. Pertama, tak kira pangkat pak saudara, mak saudara, anak saudara, tak kira. Dan kira tak kira siapa salah, siapa betul, minta maaf lah, sebab tak tahu siapa mati dulu. Tu kita anak buah rasa benda tu bukan salah kita dah, tapi kita pergi juga jumpa sebab jaga air muka pak saudara. Yelah pakcik, saya minta maaf ya, kalau buat salah apa-apa minta maaf tak pakcik. Yelah pakcik dah lama maafkan kau. Buang asam betul dalam hati kita, kau yang salah dalam hati kan. Itu yang susah tu, kena buang benda tu. Minta maaf ya pakcik kalau buat salah silap apa-apa. Yelah, kita harapkan dia kata, yelah pakcik pun sama. Tak, dia ego. Nasib baiklah kau sedar salah kau, dia kata. Lebih-lebih orang tua ni, contoh kan. Kena sabar. Sebab bila kita minta maaf, senang. Pernah dengar tak ayat yang seorang tu lagi pula, dia ada merangkak minta maaf dengan aku akhirat besok. Merangkak katanya, kat hari akhirat tu semua merangkak. Tiba-tiba di hari akhirat kita terus pergi ke depan, malaikat pun umumkan, wahai sepulan bin sepulan, masuklah kau ke dalam syurga. Alhamdulillah, baru nak masuk, nanti dulu malaikat satu lagi tahan. Tak boleh, mana boleh bagi dia masuk lah. Kenapa pula? Dulu atas dunia dia pernah sebut, dia nak suruh kawan tu mengangkat minta maaf dengan dia. Oh ya ke? Tu duduk, tunggu. Duduklah tunggu kawan tu mengangkat. Masalahnya kawan tu tengah kena seksa 1000 tahun. Lamanya nak tunggu. Ya Allah, kenapalah aku tak maafkan aja dulu. Itu saya cakap tadi, maafkanlah orang. Tuan-tuan, jadi penceramah macam Samsul Debat ni, apa orang tak balut? Saya kadang-kadang pening kepala juga bila ceramah ni. Bila saya ceramah, orang yang tengok secara online, dia tak nak dengar dah benda tu. Ada benda yang dia dah dengar, dia tak nak dengar. Orang yang datang live kat sini tanya saya, kenapa tak keluar cerita tu? Dia nak sangat dengan situ. Saya puas lah nunggu gendang India Cina tu. Dia seorang tu pula. Faham tak? Tapi orang cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Kalau layan semua orang tercabut kepala aku ni. So mana yang teragak kat kepala saya tu saya bawa aje lah. Macam tu je. Tapi kita jangan marah. Orang cakap tu hak dia. Kalau saya layan tu, saya pesan ada rakan-rakan asatizah yang ada, orang kritik dekat media sosial jangan dilayan, pedulikan lah. Dia nak marah, dia nak apa, tu biasa. Sudahlah kau pun sama. Ada lah benda ayat-ayat macam tu kan. Lepas tu boleh cerita lagi, Samsul Debat ni kalau tak ada 5,000 memang tak datang. Ada pula yang cakap macam tu. Tapi tak tahu lah malam ni, kalau ya saya okey je. Tak adalah. Saya tak pernah tuan-tuan letak macam tu, tak pernah. Kalau ada buat macam tu fitnah lah kan. Yang penting booking tarikh tu penting. Dapat tarikh baru cerita. Cakap je dengan pengurusan saya, okey je, jangan risau kan. Yang ni booking bila nak dapat ni? Berapa? 7 Julai tahun lepas. Tahun lepas booking ni 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. 2 bulan lepas okey cepat dah tu kan. Yang kebanyakan yang saya ceramah dalam minggu ni, itu saya tanya, memang yang tahun lepas pun ada, dengan ada yang 4-5 bulan lepas. Di 2 bulan ni mungkin ada yang kebetulan yang postpone bagi kat sini. Tentulah, alhamdulillah. Dan kalau tanya sekarang, kalau saya cek tadi dengan PA saya, yang kosong bulan 5 tahun depan. Saya pun tak tahulah hidup aku ni ceramah aja kan. Orang rumah pun dah tarik muka, ceramah.
Ceramah, pergilah ceramah dulu. Kena macam-macam kena beli jiwa ni. Saya cakap sabar, abang ceramah 2-3 tahun je lagi kot. Besok abang dah duduk rumah, jangan kau muntah dengan muka abang, sudahlah, kata. Tu saya nak maklum kalau saya dah kahwin ya. Nampak ada saya sengit, kepala mandang risau pula. Saya tengok senarai daftar ibu tunggal kat taman ni boleh tahan untuk saya katakan. Jadi mesti kena jaga tu. Kan? Macam itulah. Jadi mana kata, itu sebab saya kata tadi, dalam hal ini, dalam kehidupan kita ni nak kena jaga. Nak kena jaga. Kan? Memang dalam Islam ni jaga bab silaturahim yang berat tu, minta maaf, dan satu lagi memaafkan pun berat juga sebenarnya. Ada orang ni dia maaf, aku boleh nak maafkan, tapi bukan dia, dia pilih pula siapa dia boleh maafkan. Jangan macam tu. Minta maaf dan memaafkan. Pernah kan kita dengar, dengar siapa tu dah sakit teruk sakit dia. Oh iyalah, petang ni aku nak pergi tengok lah. Pernah tak macam tu? Aku nak pergi tengok lah. Lepas tu petang tu tengok bola pula, ke tengok badminton pula, sedap pula. Abang jadi tak nak pergi tengok apa tu? Besok je lah. Malam tu meninggal. Pernah berlaku kan? Pernah berlaku. Lepas tu ayat dia apa? Aku baru nak pergi tengok, dah meninggal dia. Bukan baru nak tengok, dah patut pergi tengok tadi tak pergi. Itu muju dia yang meninggal. Kalau kita yang meninggal, sunahnya dia yang tengok kita. Itu sebabnya minta maaf aja. Kan? Macam orang lelaki, suami isteri, minta maaf aja. Tak usah fikir-fikir. Isteri, suami, kita nak jaga kerukunan rumah tangga kita, minta maaf. Tak kisah salah siapa, minta maaf je lah. Buang ego tu jauh-jauh. Yelah abang minta maaf lah. Abang minta maaf. Ni abang hadiahkan lampu putar-putar ni. Nampak tu macam tu kan. Nampak tu kan. Dah duduk elok-elok tadi, bergaduh petang tadi ni, tapi elok lah, nampak tu dua orang, nampak kan elok tu, nampak elok dia, nampak tak, lain macam kan. Dah lama kita tak duduk macam ni sayang, dia kata kan. Iyalah bang, tapi agak-agak lah, takkanlah dekat tikam macam ni dating, dia kata kan. Macam tu lah, tapi betul suasana kan. Bila lah sebab kita sesama duduk macam ni, sebenarnya ada kelebihan dia, lebih kurang je. Jangan kita berkira sangat dengan pasangan kita. Dan kenapa kita perlu menjaga silaturahim? Kesan memutuskan silaturahim ada beberapa perkara. Pertama, bila kita memutuskan silaturahim, segala amalnya tidak berguna dan tidak berpahala. Walaupun kita telah beribadah dengan penuh keikhlasan siang dan malam, tapi bila kita masih memutuskan tali silaturahim dan menyakiti hati orang-orang Islam yang lain, maka amalannya tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Nabi pernah datang dekat sekumpulan pemuda, sekelompok pemuda. Kalau kita tengok dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada kisah. Dia nampak dengan pemuda ni, Nabi kata, barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi sebut macam tu, dengan tak semena-mena dekat satu kumpulan pemuda ni. Mungkin Nabi dah dapat gambaran lah. Bila Nabi sebut tu, dengan tak semena-mena, bangun seorang pemuda, dia tinggalkan majlis tu. Dia pergi mana? Pergi cari mak saudara dia. Sebab dia sendiri memang mengakui dia pernah memutuskan persaudaraan dengan makcik dia. Lepas tu dia balik, dia jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, akulah yang kau maksudkan tadi. Aku telah pun berbaik-baik dengan ibu saudaraku. Maka Nabi kata apa? Sesungguhnya pada mereka yang memutuskan silaturahim, rahmat Allah takkan turun kepada kumpulan masyarakat. Maknanya kalau taman perumahan ni memutus silaturahim, satu taman ni masalah, bukannya seorang, bukannya dia je masalah, satu taman perumahan. Tu sebab kena jaga. Kadang kita rasa benda tu tak ada apa-apa, kita tak sedar. Contohlah, ada orang bela kucing. Lepas tu kucing ni, memanglah kita, kucing memang tak sekolah. Yang sekolah tuannya tu. Kita kalau bela kucing, kalau kita nak lepaskan dia, buat sangka yang proper untuk dia kan. Besar, jangan kurung sampai seksa dia, jangan. Kita lepaskan dia, dia memang favorite tempat pembuangan nai besar dia dekat rumah jiran nombor 103. Contohlah, macam rumah tu je, dia siap ajak lah member-member dia. Kucing ni pun ada dia punya komuniti dia sendiri. Kau nak buang air, kau buang air kat sana. Memang steady tempat dia lah. Simen kawan tu marble kan, dengan marble bunga-bunga, memang pot cantik kan. Dan kucing ni bila dia dapat sekali buang kat situ, memang dia akan rajin buang kat situ.
Bukan masalah apa, memang kucing tak sekolah, tuannya tu kena jaga. Kalau rasa tak boleh nak jaga benda tu, jangan bela, pergi bagi kat orang lain, ataupun lepaskanlah kat mana-mana. Jangan, itu kita kena jaga hak je kan. Kan Nabi sebut tak beriman orang yang menyebabkan tetangganya merasa tidak aman dengan kejahatannya. Kita tak sedar ni kita menyakiti hati jiran kita, tak sedar. Jaga. Memang ni antara benda yang saya dapat dekat banyak taman-taman perumahan. Dekat sini mungkin tak ada kot. Yang saya dengar rumah yang depan sana boleh harimau, dia tak boleh kucing kan? Dia jarang lepaskan harimau. Tahu-tahu dah seorang budak tak balik pada taman permainan kanak-kanak petang tu, jadi baham seekor. Tak adalah kan. Yang rumah yang hujung tu pula boleh boyo boleh kan. Tak ada. Tak faham boyo, buaya ataupun krokodil. Kemudian amalan solat yang kedua, amalan solatnya tidak berpahala bagi orang memutuskan silaturahim. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 5 macam orang yang solatnya tidak berpahala, iaitu isteri yang dimurkai suami kerana menyakitkan hatinya, budak yang melarikan diri, orang yang menendami saudaranya melebihi 3 hari, meminum khamar, arak, dan imam solat yang tidak disenangi makmumnya. So salah satunya itu menendami saudaranya melebihi 3 hari. Yang ketiga, rumahnya tidak akan dimasuki malaikat rahmat. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Yang keempat, orang yang memutuskan silaturahim diharamkan masuk syurga. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 3 orang yang tidak akan masuk syurga, iaitu orang yang suka minum arak, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang membenarkan perbuatan sihir. Jadi itu sebabnya kita kena hati-hati, jangan kita benarkan benda ni. Dan satu lagi, gunakanlah peluang untuk berbaik untuk semua. Dan macam hari ni kan, peluang untuk berbaik dekat sini datang. Kemudian nanti kan, manalah tahu ada makanan ke yang dibungkus ke, manalah tahu ada peluang untuk belilah. Support kan. Contoh gini kat sini, balik nanti macam mana? Jangan lupa share dalam grup. Tadi ceramah aku sempat record, best lah, aku ingat nak share ni, tolong share pada kawan-kawan. Kita pun belah, orang pun ambil link ni, share pula kat tempat lain. Lepas tu dia kawan-kawan, best lah dia datang ke taman kau, contoh kan. Kita komen. Ini jangan kita gunakan media sosial ni untuk benda-benda lain. Kadang-kadang dalam ni nampak elok, kat surau nampak elok, tapi dalam grup membalun, ya Allahu Akbar, semua tak elok. Musim satu penduduk ni tak boleh pakai lah, satu penduduk ni lah, itulah, inilah, macam-macam cakapnya kan. Ingat senang ke nak handle program ni? Bukan senang. Mesyuarat berapa kali seminggu dah, minggu ni hari-hari mesyuarat. Yang jaga nak menyambut daripada guard tu tadi, tu tahu kemana laju ni bawa. Betul-betul kan, profesional betul lah kan. Bukan senang panggil penceramah top 5 Malaysia kot. Contoh, saya tak cakap saya lah, orang lain lah, contoh kan. Betul, bukan senang. Dia ni risau ni, tak tidur malam ni, minta lah besok. Okey, alhamdulillah kita dah sampai pada jam 9.15 malam berkat doa semua. Alhamdulillah tak hujan kan. Saya ceramah di Kunak hari tu di Sabah, ya Allahu Akbar. Yang pengetua sekolah tu bantainya berucap, berhelai-helai bersuara. Orang nak dengar ceramah aku ni, dia ni tak ada perasaan ke? Orang dah ramai, dia penuh kat padang dia, penuh padang tu, semua dia menjerit, sudahlah, dia baca lagi. Aku rasa tak lama memang kena transfer pengetua tu kan. Habis itu nak start ceramah, hujan, ya Allahu Akbar, selebat-lebatnya. Itu saya respect orang Kunak ni. Hujan lebat, tunggu lagi tu. Samsul debat ni pasal tu, sebab masa saya ceramah macam ni dekat je dengan ni, kemah besar-besar letak depan. Macam tu lah. Tak, saya tak cakap sini, contoh. Jadi bila hujan kena saya kata apa? Tak apa, jangan alih, biar saya sama basah dengan semua orang, saya kata. Saya kata macam tu. Alhamdulillah padam mic tu. Dah kena air pula.
Tak, tapi fikir apa? Saya respect tu saya kata kan. Tapi alhamdulillah Allah bagi bantuan kat kita malam ni dengan tahap akhir-akhir ni memang hujan aja. Malam ni tak hujan kan. Syukurlah banyak tuan-tuan dan puan-puan. Dapat orang berniaga pun dengan baik. Saya tengok ni ramai betul ni. Ramai. Ramai betul. Cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Tapi kira ramai lah kan. Melempah ni saya tengok kira ni 20,000 tak lagi ni. Dengan tepi longkang ni yang bersidai dekat tu. Steady daripada tadi dia berpaut situ. Steady betul. Istiqamah di situ tu kan. Bagus betul. Terima kasih banyak lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam tu lah. Jagalah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, dalam bab berjiran ni, yang penghujungnya lah saya beritahu. Saya faham cara pandang tu, saya faham. Sabar sikit lagi. Yang seorang tu bila saya ceramah, mata saya macam ni tu. Dia ada bila sampai kat orang tu, masa tu lah dia alih-alih kaki, dia nak beritahu dia penat dah. Dia nak beritahu kat saya, memang dia tunjuknya, tak ada disuruh, dia memang tunjuknya. Yang seorang tu bila sampai kat dia, masa tu lah dengar jam dia bunyi ke tak kan. Betul. Nah, dalam kejiranan ni, nak selamat, nak bahagia dunia akhirat, jaga 5 perkara. Pertama, sabar. Sekarang saya sebut tadi, yang Nabi sebut, salah satu kita ada berjiran, tidak menyakiti hati jiran. Betul tak? Saya sebut tadi. Tetapi Imam Al-Ghazali menambah, salah satu adab berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Itu juga adalah merupakan adab berjiran. Sebab kadang-kadang dalam kejiranan, bukan semua orang dah biasa bercampur dengan orang. Mungkin ada dia memang daripada kecil tak biasa bercampur dengan orang, dia tak pandai. Jadi tanggungjawab kita untuk tarik dia bersama dengan masyarakat. Jadi sabar. Jangan kritik, jangan buat andaian macam-macam, jangan tuduh orang macam-macam. Menang, kau tengoklah tu hang, tengok tu. Macam mana dia tergamak, bini dia muda betul, lakinya dah tua nak mati dia tu. Rupanya cek memang bapak dia. Memang bapak dia lama duduk tu, nampak macam mesra-mesra, sebenarnya bapak dia dah berdosa, tak minta maaf pun. Macam mana? Tu sebab pertama, sabar. Kedua, syukur. Alhamdulillah. Saya yakin masa mula-mula je wujud Taman Lestari Permai ni, saya yakin pada ketika itu tamannya tidaklah sehebat ini, dah ada semua kemudahan macam ni. Sikit akhirnya ada kemudahan sampai macam ni. Jadi kena belajar bersyukur kan. Bila kita bersyukur, Allah lipat gandakan lagi. Tapi kalau kita kufur, Allah Ta'ala kata azabku amatlah pedih. Yang tu kita tak nak lah kan. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Kita baik dengan jiran kita rasa tak ada apa-apa, aku buat hal aku. Tak, jangan. Kita tak sedar, tiba-tiba kita keluar rumah, tiba-tiba ke depan rumah, Allah sakit, tumbang. Jiran nampak, terus dipapah, kita bawa pergi hospital. Itulah kadang-kadang rezeki dapat jiran yang baik. Wahal jiran tu bertegur pun tak pernah dengan kita sama ni. Tapi bila nampak kita tumbang, cepat dia bawa pergi hospital. Dia tak fikir apa dah. Contoh, ada hikmahnya atas setiap sesuatu yang Tuhan jadikan. Bukan saja-saja. Yang keempat, redha. Ada macam-macam ujian datang kat hidup kita. Redha. Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dengan pasrah? Macam tu lah. Yang tak jawab tu kan macam tu lah. Saya ni okey lah. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Saya tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Mau nyaut makcik? Nak ceramah lah. Tanya pula. Dah kena sound pula tanya. Kira okey lah senyap tu. Jadi bila masuk redha ni kita terima dengan ikhlas. Apa yang Tuhan bagi kat kita hujan, terima ikhlas. Tapi pasrah, terima tapi hati sakit. Dia tak terima dengan sepenuh hati. Macam mana? Terima je lah. Dah dibuat je dulu, dah buat macam mana? Tanya pun tidak. Tahu-tahu dah ada bini satu lagi. Contoh, tu pasrah. Tu pasrah kata sebab dia tak boleh terima. Kan contohnya bukan. Kan? Iyalah tu masuk pasrah. Tapi kalau ikhlas, yalah nak buat macam mana, mungkin dah rezeki saya. Terima, mudah-mudahan adalah hikmah sebaliknya.
doakan saya kuat dia. Macam tu ikhlas. Faham? Ni bukan nak mengajar dah. Kan? Macam abang yang main api pusing-pusing tadi mungkin tak ada lah kan. Ni tempat lain, tempat lain. Dan yang kelima, ikhlaskan hati kita. Contoh macam ahli jatuh kuasa penduduk datang malam, kita komplain je pandai. Apa benda lah, kenapa buat kat sini lah, kenapa buat itulah, inilah, asal macam ni, asal macam tu, takkan tak ada makan lah. Contoh lah, takkan itu, takkan ini, takkan itu, takkan ini, ada je komplain. Tapi tu makluman semua ahli jatuh kuasa yang buat program malam ni bukannya ada gaji. Lain kali sebelum buat ceramah simpan dia ni dulu tau. Aku jadi seram tengok. Tapi betul, bukannya ada berbayar, bukannya ada apa, ikhlas buat. Kalau tak sebab nak buat ni, belum tentu lagi orang boleh buat macam ni. Alhamdulillah. Tadi saya tahu pengurusi dengan MC tadi sakit perut dah ni. Tengok kursi lagi ramai daripada orang ni. Memang belum lagi. Biasa memang macam tu. Orang duduk taman perumahan ni, alah, kalau dia kata pukul 8 tu 8.30 tu. Orang sini macam tu, dia gemam macam tu. Relax, dengan telekung lagi. Kau tak pergi ke? Alah, lambat lagi sampainya tu. Kata. Sudahnya baru tahu. Tapi longkang kau duduk, kau baru tahu. Hatilah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa pun sebenarnya yang kita baik-baik dekat atas dunia ni, bukannya untuk dunia pun. Kita baik ni sebenarnya untuk saham akhirat kita. Saham akhirat, mudah-mudahan kalau kita mati besok ada doa dengan kita, ada kebaikan yang kita buat, mengalir pahala yang kita buat ni. Kan, macam ada yang organize program ni kan. Saya tahu waktu nak panggil penceramah ni ada 5 senarai penceramah dia nak panggil. Tanya ni, tanya ni, tanya ni, tanya ni, tanya ni. Tak tahulah saya pilihan ni ke berapa. Tapi bila dah dapat tu pula, dah dapat pula, yang ni pula perancangan dia. Tapi semua benda ni pilih, ramai orang datang, dapat manfaat, pahala akhirat. Yang buat tadi kan, daripada petang tadi bentang-bentang benda ni, kita nampak senang, kita tahu duduk je, nak membentangkan ni, sakit pinggang belakang, nyusun kursi lagi. Kursi bukan tiba-tiba ada kat sini. Ada yang bawa daripada tempat lain, ni rostrum ni, tiba-tiba ada sini. Memang tiap-tiap petang memang nampak rostrum memang ada sini. Ada. Ni rostrum mana ni? Surau. Berpunggah naik kereta, pinjam pula kereta siapa yang ada pick up yang besar sikit nak bawa benda ni. Kan pahala tak tu? Pahala juga. Nampak tak? Ni tak kabel siapa bawa ni. Dulu bawa potong daging, ini orang duduk atas. Daging je duduk kat atas. Nampak tu? Tak, maknanya pinjam ni, pinjam dapat sediakan juga. Alhamdulillah. Ambil gambar macam ni, macam tu. Cantik ni zoom. Wujud. Alhamdulillah. Tahniah. Jadi saya syorkan tahun depan, sebab banyak lagi benda saya tak cerita ni. Sebab saya risau dengan tenungan makrifat tu kan, risau saya. Jadi insyaAllah tahun depan, kita lepas bulan 5, kita panggil lagi, kita buat forum perdana Samsul Debat dan juga Samsul Rau-Rau. Kita buat 2 Samsul. Kalau saya tanya Samsul Yusof, kalau dia free, ajak dia 3 sekali. Kita ajak dia 3 sekali. Tak ada masalah kan, insyaAllah. Booking, terus booking, lock tarikh. Dia kalau PA saya tu, dia terus deal tu dengan Samsul Rau-Rau sekali. Senang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu. Allah Ta'ala beritahu apa? Allah beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat, jangan risau. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana kita nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Buatlah pilihan. Jadi biarlah kita kejar akhirat, jaga keluarga kita elok-elok. Saya doakan agar masyarakat ini berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya doakan masyarakat ini dikurniakan anak-anak yang soleh dan soleha. Saya doakan masyarakat di sini diwujudkan masyarakat yang harmoni, bersatu padu, mewujudkan perpaduan seperti mana topik yang dihasratkan pada malam ini. Saya doakan mudah-mudahan keluarga yang dibina bersama-sama berbahagia sehingga ke akhirnya.
Didoakan mudah-mudahan anak andanya, suaminya, isterinya, anak-anaknya diberikan sebagai penyejuk mata dan hati kepada seluruh ahli keluarganya. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua disediakan jalan untuk masuk ke syurga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Amin. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah hancur. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan.